saya selaku Director. Pengalaman saya sejak 10 tahun dalam bidang digital memberi dorongan saya untuk buat PhD di Edmonton University. Ada juga exchange dalam melantik saya sebagai ambassador untuk kripto dan Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Husna Yusman, Partnership Manager at Susio Market. So, pada episod kali ini, I akan interview Dr. Marin, MIB, at Susio Market. Jom kita tengok. nama penuh saya Sugumaran Subramaniam. Saya lahir dekat Taup Pahang. Saya anak kelima. Adik-beradik saya 7 orang, 4 lelaki, 3 perempuan. So sekarang masih tinggal lagi 5 orang. Lepas saya Politek, saya Politek Kuantan, saya belajar mekanikal. Lepas tu saya masuk bidang engineer dekat Malaysian Airlines. Dan lepas tu saya belajar kat Malaysia Insurance Institute. Dan lepas tu apabila saya memasuki bidang forex, saya belajar XTA kelas dengan Mr. Mark Lim, selama 3 tahun. Lepas tu pengalaman saya sejak 10 tahun dalam bidang digital memberi dorongan saya untuk buat PhD di Edmonton University. Thesis yang saya buat ialah Migration of Digital Economy in Southeast Asia. So saya menceritakan tentang migrasi ekonomi digital kat Southeast Asia. So inilah thesis saya yang saya buat. Ayah saya, dia memang dah meninggal lama, 30 tahun dahulu. Ayah saya, dia lebih sebagai kontraktor. Ibu saya dah meninggal lebih dari 45 tahun semasa saya berumur 5 tahun. Kakak saya, cikgu. Abang saya lebih pada perniagaan sendiri. Dan adik saya berkebun. So, adik saya dan juga kakak saya kat Pahang. Manakala 2 lagi adik-adik saya ada dekat Kuala Lumpur. Abang saya, dia buat perniagaan seperti kedai mengimpal dan mengecat. Family saya memang jauh. Saya mungkin sebulan sekali jumpa mereka. Kita balik kat rumah kampung, kita sembang-sembang kat sana. Lazimnya seperti hari biasa, bila semua balik, kita sama-sama bincang aktiviti harian, apa yang berlaku kat luar. Manakala hari Minggu, kita biasa makan-makan, watch movie, tilawat keluarga. Dan ada masanya kita berkebun dekat rumah. Kelebihan saya seperti strategize suatu benda. 2 tahun dahulu, saya selaku director untuk strategi, kita buat projek dekat Bangkok. So saya mengaturkan strategi. So memang dari dahulu saya dapat rasa bahawa saya ni pandai strategize. Saya boleh kaitkan tiap satu bidang lain dengan bidang lain untuk mencapai salah satu objektif. Itu kelebihan saya. Dalam bidang forex pula, kelebihan saya untuk menganalisa market. Kita cuba membuat satu sistem automation system. Kelemahan saya, sejak saya menceburi bidang perniagaan, saya anggap semua yang saya jumpa niatnya baik. Saya tak pernah fikir sesuatu orang jahat ke apa. Itu yang kelemahan saya, sebab saya selalu dianiaya dan saya selalu dipergunakan. Ini kelemahan saya. Buat masa ni, saya selaku CEO satu syarikat yang kita tubuhkan tahun ni, We Are One Financial Group. Saya lebih untuk mengaturkan fund management dan kita lebih pada ekonomi digital. Kita cuba untuk membawa ekonomi digital ni ke Malaysia untuk memberi pendedahan pasal blockchain, pasal kripto dan juga apa-apa yang mengena dengan digital. Dan masa yang sama, oleh kerana pengalaman saya dalam bidang digital ni, ada juga exchange dekat Singapura telah melantik saya sebagai ambassador untuk kripto dan juga untuk blockchain mereka. Konflik yang saya alami adalah untuk menerangkan apakah sebenarnya blockchain digital. Memang saya mendapati ramai tak faham. Mereka tertipu dalam skim-skim MLM sebab memang bidang kripto, bidang blockchain menjanjikan pendapatan yang lumayan, tapi luar sana ramai tak faham. Bila mereka tak faham, mereka menceburi diri dalam MLM. Bila mereka dah kerugian duit dan apabila kita beritahu benda yang sebenar, mereka kata yang ini scam. Konflik
konflik ni berlaku sejak saya menceburi bidang lain sejak 30 tahun dahulu. Dalam pekerjaan saya 2 tahun sahaja sejak saya keluar college. Lepas tu saya buat perniagaan. Perniagaan yang saya menceburi adalah perniagaan insurans, perbankan. Konflik sentiasa ada apabila saya menceburi bidang yang tak seharus dengan apa yang saya minat. So memang konflik seperti kalau bidang insurans, memang saya ni pandai buat strategik tapi saya tak pandai jual insurans. Memang saya ada pressure dari pihak manager saya, target. Susah saya nak jumpa klien. Tapi saya faham bagaimana nak explain kat klien semua. Tapi saya tak dapat buat. Konflik ini saya dapat rasakan sebab apabila saya buat bidang forex, pendapatan yang saya dapat lebih tinggi berbanding dengan insurans. Pencapaian sebenar adalah dalam bidang forex. Salah satu pencapaian ialah dalam bidang IB. Saya dapat nampak bahawa dalam bidang insurans, apa-apa kesusahan yang saya alami 10 tahun tu, pendapatan yang saya tak dapat dalam bidang insurans, dalam bidang forex, dalam bidang IB, introducing broker, dalam masa setahun saya dapat income tersebut. Saya rasa ini satu pencapaian yang amat besar sebab saya tidak mengeluarkan banyak tenaga. Saya just gunakan akal saya, strategi saya, and then saya sentiasa nak mendorong trader lain untuk buat trading. Pencapaian kedua ialah selama 5 tahun kita bertungkus lumus untuk menganalisa market, saya bersama dengan tim saya, kita dapat mewujudkan satu sistem trading, automatic trading, di mana dapat memberi pendapatan yang lumayan. Ini memang saya rasa satu pencapaian amat besar pada saya sebab kami dah kaji sistem yang berada kat market. Sistem yang sama seperti ini mengambil masa dan mengambil banyak kos, tapi kita dapat buat dengan kos yang murah dan ini result yang lebih baik. Kerjaya idaman saya adalah sebagai seorang fund management di mana kita create satu sistem boleh trade automatic. Kedua adalah untuk membimbing sekurang-kurangnya 1,000 trader ataupun boleh panggil fund manager untuk mereka mendapat kehidupan yang mereka kehendaki. So memang niat saya ni memang saya nak menolong trader-trader lain dalam bidang ni. Dalam masa 5 tahun yang akan datang, apa yang saya nampak ialah saya akan jadi sebagai salah satu fund manager yang akan kontrol minima 10 juta USD, masa yang sama yang dapat membimbing sekurang-kurangnya 1,000 trader dalam mengecapi pendapatan yang mereka kehendaki. Exoshow ni sebenarnya diperkenalkan oleh seorang sahabat saya di mana saya jumpa dia semasa saya tengah berpromosikan satu coin token syarikat broker saya yang lama. So masa tu mereka introduce Exoshow, so saya pun buat kajian. Saya memang tertarik pada Exoshow lah. Saya sebenarnya master IB untuk syarikat yang mungkin lebih besar, 100 kali besar daripada Exoshow. Tapi apa yang ada dekat Exoshow yang tak ada dekat syarikat yang lain ialah kejujuran. Saya memang nampak kejujuran syarikat Exoshow dan sifat yang sentiasa hendak memperbaiki sistem yang sedia ada. So mereka sentiasa cuba untuk mengatasi beberapa kelemahan. Ini salah satu sifat yang kita nak sebab memang ke luar sana ada syarikat-syarikat broker yang besar. Tetapi tahukah kita apa yang sebenarnya berlaku dalam syarikat tersebut? Sekarang ini dengan adanya sidang-sidang media, mereka boleh promosikan syarikat secara besar-besaran. Tapi bagaimana kita nak tahu apa yang sebenarnya dalam syarikat itu? Mereka buat manajemen yang betul. So ini yang betul tertarik kat saya. Sampai sekarang saya sanggup untuk bertungkus lumus dengan Exoshow untuk menaikkan taraf Exoshow. Rancangan saya ialah untuk bersama-sama Exoshow dalam buat fund management untuk investor-investor. Masa yang sama memperbesarkan rangkaian IB saya. Buat training bersama Exoshow, buat promotion bersama Exoshow. Ini memang masa yang sama membawa beberapa syarikat-syarikat besar untuk mendapatkan white label daripada Exoshow.
Saya start trading dalam tahun 2008. Sebenarnya saya start trading bukan nak start trading. Saya tak sengaja, saya terlempak kat bidang trading. Sebenarnya saya memang minat trade stock, saya selalu dengar stock. Tapi saya terserempak dengan syarikat yang buat trading forex. Lepas tu saya nampak mungkin bidang ini satu bidang yang amat baik. Memang cabaran tu sampai sekarang pun ada. Ramai tak tahu apakah sebenarnya forex. Sebab apa? Saya tak salahkan mereka. Sebab luar sana memang ada ramai buat skim-skim, scam banyak. Mereka tahu forex ni memberi satu pendapatan yang lumayan. Tetapi mereka tak tahu membezakan mana saluran yang baik, mana saluran yang tak baik. Ini memang saya tak salahkan orang luar. Tugas kita ialah memberi mereka pendedahan, pengajaran bagaimana cara-cara nak kaji satu syarikat, betul ke tak betul. Apabila salah satu skim tu menjanjikan pendapatan lumayan, pernah tak mereka fikir bagaimana dapat pendapatan lumayan, cara-cara menganalisa, betul ke? Sepatutnya kita kena bagi pendidikan pada mereka. Sebenarnya, apabila saya start trading, saya tak invest modal. Syarikat yang membawa kita di bidang ni, mereka bagi kita tunjuk aja beberapa indikator, mereka suruh kita dapatkan investor untuk trade investor account. Saya pun tak berapa faham. So, memang saya dapatkan investor 10,000 USD. Itulah investor yang saya dapat first time untuk masuk dalam bidang forex. Yang saya gunakan ialah teknik RSI dan teknik moving average. Sebab syarikat tu diorang ajar kita apabila RSI naik 50, jual, turun 50, beli. Itu teknik yang mula-mula diberikan pada kita. So, I gunakan teknik itu sahaja selama 24 jam. Sebab dalam masa 24 jam, duit tu dah habis, hangus. So, sebab masa itulah saya mempelajari bahawa forex sebenarnya adalah bukan indikator. Indikator ini boleh katakan 0.01% sahaja. Selain daripada itu ada benda lain yang perlu kita belajar dalam trading. Profit pertama saya dalam USD 100 yang itu pun setelah mengalami kegagalan sebanyak 30,000 USD. Sebab bila saya trade tiada money management, tiada cara sebenar. So memang itu kegagalan saya. Profit yang paling besar yang saya pernah dapat dalam 30,000 USD. Lost dalam 90,000 USD kita buat fund management. Yang ini boleh katakan mungkin dalam 7-8 tahun ke belakang. Masa tersebut memang banyak client invest, lebih daripada 100,000 USD client invest. Masa itu kita buat fund management. So memang setelah mengalami kerugian, saya membuat keputusan saya tak nak buat lagi fund management selagi saya tak belajar bidang forex ni betul-betul. So selepas tu baru saya masuk alam pembelajaran, masuk kelas, belajar betul-betul cara-cara trading forex. Masa loss ni, saya memang rasa sedih, fobia dan memang saya rasa saya tak nak masuk lagi bidang ni. Sebab bidang ni tak sesuai dengan saya. Masa loss tu memang dah jadi fobia nak jumpa customer. Lebih fobia daripada diri sendiri. Sebab saya rasa kita buat sesuatu yang tak baik. Sebab memang klien-klien ni susah mereka harap kita tak dapat memberi apa yang mereka nak. Itu salah satu sifat yang kita rasa masa tersebut. Tapi memang masa saya belajar 3 tahun, saya dapat rasa ke mana kesilapan saya. So saya belajar bagaimana nak atasi kesilapan saya. Itulah yang memberi saya confident di mana bidang ni ada orang yang make money, ada orang yang tak make money. So kita perlu fikir apa kesilapan kita. So apabila saya dapat analisa diri saya, itulah yang memberikan saya confidence untuk datang balik ke bidang ni.
Consistent trader, kalau kita tengok dalam dunia ini, tiada mana-mana trader yang sentiasa dapat keuntungan. Memang ada masa yang dia ada kegagalan, ada masa yang ada keuntungan. Consistent trader ini adalah sesuatu trader di mana mereka dapat balance kerugian dan keuntungan, di mana keuntungan perlulah banyak daripada kerugian supaya net tu adalah keuntungan. Market ni sebenarnya salah satu formula yang selalu saya belajar daripada salah satu mentor saya. Kita perlu fikir money management. Money management ni di mana kita perlu fikir bagaimana kita nak memperbanyakkan lagi peluang untuk kita trade. Mungkin kalau kita ada satu jumlah duit, kita boleh gunakan untuk 10 kali trade ataupun 1000 kali trade. Orang yang pandai dia akan buat 1000 kali trade sebab dia mempunyai 1000 peluang untuk try the market. Market ni dia tiada siapa-siapa yang dapat tahu di mana arah market. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh gunakan analisa tersebut terhadap market untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Kedua, kita perlulah sedia untuk rugi. Kita perlu set mindset kita, duit ni boleh katakan sebagai peluru. Apabila kita pergi memburu, kita ada peluru, cuba kita ada 10 peluru. Orang yang tak pandai, dia akan gunakan 2 peluru untuk menembak arnab. Jadi jangan anggapkan duit ini sebagai duit. Anggap ini sebagai peluru untuk kita mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada market. Ketiga, jangan involve emosi. Kebanyakan mereka gagal sebab emosi. Bila market naik, mereka ni nak tambah lot, mereka nak dapat lebih keuntungan. Bila market down, mereka ni dah mula panic. Tetapkan apa yang you nak. Kalau you nak 1%, dapat 1% tu kita apa kita keluar. Bagaikan kita pergi laut, kita menangkap ikan. Memangkan laut ni ada bilion-bilion ikan, tapi takkan kita nak ambil semua ikan. Kita nak ambil sekadar yang cukup makan. Kalau kita nak 10 ikan, ambil 10 ikan tak apa. Biar itu mungkin rezeki orang lain. Inilah sifat-sifat yang perlu kita ada apabila kita nak masuk market. Pertama, sebelum saya masuk trading, saya cuba buat analisa diri saya sendiri. Bagaimana dan apa yang perlu saya buat supaya emosi saya tak akan berada semasa saya trading. Salah satu cara saya mengatasi ialah saya dapat tahu berapa banyak kerugian saya hadapi dan kalau keuntungan berapa banyak yang saya nak. Saya tetapkan prinsip ni untuk mengelakkan emosi saya daripada involve semasa saya trading. Definisi saya money management ni. Money sebenarnya sebagai peluru. So bagaimana kita nak manage? Okay, bila kita katakan manage, maksudnya kita perlu fikir apa yang kita nak. Kita nak 1%, 10%. Kalau kita nak 1%, then berapa banyak lot size yang perlu saya gunakan. Pengiraan ini penting. Jangan kita masuk market sekadar nak dapat keuntungan. Walhal kita tak tahu berapa keuntungan yang kita nak. Tetapkan berapa banyak keuntungan yang kita nak, berapa kerugian yang kita boleh atasi. Bila kita ada dua-dua ni, then kita kira berapa banyak peluang yang saya nak baikkan market. Money management ni kita gunakan 1%. Kalau boleh jangan lebih daripada 1% setiap satu position apabila kita memasuki market. Saya buat pengiraan seperti apa saya beritahu. Saya cuba buat analisa di mana jumlah yang memasuki market tersebut, buat analisa dan cuba fikir berapa jumlah yang terkecil yang saya nak. Maksudnya saya minimize risiko dan saya membuat analisa berapa banyak yang saya boleh dapat dalam position tersebut. So memang money management ni pengiraan. Kita perlu fikir bagaimana cara buat pengiraan. Boleh katakan full-time trader ini saya dah 10 tahun. Istilah saya full-time trader, memang makan minum saya forex, makan minum saya trading market. Tetapi saya mengakui kegagalan saya untuk sentiasa trade sebab ada masanya kita untung, kita rugi. Bila kita rugi, kita keluar sebab memang end of the day income for the family ini penting. So kalau kita tak dapat income yang tersebut dalam market ini memang itu cabaran yang besar. So bila saya keluar, saya cuba dapatkan income lain untuk support family dan saya datang balik ke forex. Untuk become full-time trader memang mempunyai banyak dugaan dan cabaran. First susah sebab kita tak dapat income yang kita nak ke market. Kalau kita tak dapat income yang kita nak ke market, mungkin kita akan buat bidang lain. Okay, tapi apa yang syorkan mungkin untuk permulaan kita buat sebagai part-time. Biar ada pendapatan yang lain, masa yang sama kita sharpen, kita asuhkan kita punya skill dalam bidang trading. Bila kita dah dapat income yang kita nak ke bidang trading, then kita go full-time inside the trading lah.
Sebenarnya banyakkan mereka susah faham forex ni. Bila kita kata kita buat duit mereka, sebab apa yang mereka nampak, mereka dengar forex ni scam dan sebagainya. So bagaimana kita nak convince ialah, of course kita perlu tunjukkan pendapatan daripada forex bagi kita dapat income ni, kita belanja kat keluarga. Saya dapat income daripada forex. Dan yang itu perlu konsisten, sebab kalau kita buat sebulan, bulan 2 bulan 3 tak ada, memang fikiran mereka kat forex ni tak baik lah. So sentiasa konsisten, sentiasa perlu memberi pendapatan kat keluarga dalam bidang forex. Seperti apa yang saya katakan, memang banyak down daripada up. Dugaan memang susah dalam bidang forex. Memang dugaan daripada keluarga. Dugaan yang paling besar ialah apabila saya tengah buat EA, kita buat programming, kita buat backtesting, mungkin kita nak tidur, kita tak perasan masa berlalu. Tapi mungkin kita rasa kita nak luangkan masa dengan keluarga tu susah. Apa yang keluarga nampak, kita ni lebih pada komputer, tak hiraukan keluarga. Tapi apa yang kita buat ialah seperti menanam benih. Mungkin tak nampak buah, tapi memang cabaran-cabaran yang ibu hadapi untuk menanam benih, untuk menyiram sampai dia berbuah ini ambil masa. Tapi apabila berbuah ini untuk keluarga, so memang dugaan inilah yang saya hadapi. Sebab mereka tak nampak apa saya buat, sebab saya belum bagi hasil lagi. Tapi kita nampak hasil ni adalah untuk mereka sahaja. Saya akui, saya ini bukan pakar trading, tapi apa yang kita boleh buat ialah dalam sistem yang kita dah develop, rasa purata 5 ke 10% setiap bulan tu memang boleh. Sebenarnya, mentor ini boleh katakan seseorang yang membawa diri kita di dalam bidang ini. Bagi saya, mentor pertama saya ialah kegagalan saya dan juga keinginan untuk menaikkan taraf hidup saya. Mentor kedua saya ialah seseorang yang bawa saya dalam bidang ini, Mr. Alex Solomon. Alex ni seorang yang baik tapi dia dah meninggal. Dia yang bawa saya ke dalam bidang ini. Lepas tu, mentor saya yang ketiga yang memberi pengajaran saya dalam kelas cara-cara trading ialah Mr. Mark Lim. Mark Lim ni boleh katakan seorang penganalisa yang terkenal di Southeast Asia. Memang dia adalah seseorang yang sebagai cikgu ke saya untuk memberi saya tunjuk ajar teknik analisis sebegini. Pengalaman manis saya ialah apabila saya bagi analisa, memang market akan bergerak ke arah tersebut. Bila pengikut-pengikut saya, mereka dah dapat make money gunakan analisa saya dan beberapa pujian mereka bagi. Inilah seperti satu pengalaman manis. Pengalaman pahit saya ialah saya bagi nasihat kepada anak buah saya, jangan trade banyak. Ada juga anak buah saya yang rugi 100,000 dalam masa setengah jam. Ini pengalaman pahit saya rasa mengapa mereka perlu ikut naluri-naluri yang terbaik ke diri mereka. So, inilah pengalaman-pengalaman pahit saya apabila seseorang tu kerugian duit dengan cara mengikutkan nafsu mereka. Tips untuk trading. Pertama, kita kena tetapkan jangan ikut naluri. Kalau you nak masuk trading ni sekadar nak belajar, apa duit yang you labur, kalau ada kerugian, anggapkan sebagai tuition fee. Kedua, duit yang you labur ni, biar dia 10% daripada jumlah simpanan. Maksudnya, anda sanggup rugi duit tersebut. Sebab emosi ni takkan terikat kat duit tersebut. Anda kena faham, ini sebagai peluru untuk anda mendapat income lebih tinggi kat market dan untuk menetapkan satu career untuk anda. Ketiga, apabila buat satu keputusan untuk trade, anda kena faham mengapa anda buat keputusan tersebut. Jangan buat keputusan ikut perasaan, ikut analisa. Anda perlu faham. Keempat, anda perlu tahu hitam dan putih luasannya. Dalam syarikat scam yang offer anda EA lah, indicator lah, jangan daya semua benda-benda. Cuba faham tiap pergerakan market, cuba belajar daripada guru-guru yang dapat memberi anda dorongan yang betul. Master trading ni adalah seseorang yang dapat trade dan memberikan pendapatan yang konsisten, maksudnya return yang konsisten setiap bulan dengan drawdown yang minimum. Kriteria ini salah satu sifat ialah mereka tak ambil risiko tinggi, memberi income yang konsisten, ROI yang konsisten, and then mereka dapat menganalisa market di mana mereka tak ambil risiko yang tinggi dalam mendapatkan ROI yang konsisten.
keluarga saya ada siapa-siapa yang involved. Kalau mereka tak faham bidang forex, untuk mereka bidang ini adalah seperti satu scam. Bidang yang kita ceburi, bidang forex ni boleh katakan salah satu bidang untuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebab bukan semua boleh buat forex. Tetapi kalau kita boleh stay kat bidang forex, kehidupan kita ni akan jadi lebih teratur dan apa-apa yang kita ingini di dunia ni dapat dicapai. Kita boleh tengok kat sana. Semua keluar pagi, 5 pagi, balik 12 malam. Mana masa mereka kat keluarga ni? Kita lahir kat dunia ini adalah mata-mata seperti kita nak kerja untuk orang lain. Kehidupan sebenarnya yang kita nak capai dalam dunia ni, boleh katakan kita pergi vacation, kita nak bercuti, kita nak spend time dengan family. Tapi bagaimana kita nak mengecapi semua benda ni? Kita perlu ada salah satu sistem. Kita bukan lahir kaya. Kalau kita buat satu bidang di mana bidang tu hanya boleh memberikan kita ribu sahaja, kita tak boleh jadi jutawan. Kita kena pilih industri. So forex ni billion dollar industri. Sebagai satu laut, kita pergi menangkap ikan kat laut. Kita menangkap ikan, okay, kalau you nak menangkap berapa banyak pun dia ada. Tapi kita sentiasa jangan ada sifat tamak dalam bidang. Bila kita tak ada sifat tamak, kita tahu arah tujuan kita, apa yang kita nak dalam hidup kita ni, kita akan buat forex ni sebagai satu bidang yang kita hormati. Kedua, cuba kita lengkapi diri kita dengan pendidikan. Kita perlu tahu bidang forex ni, kita tak nak semua ikan kat laut. Kita ambil apa yang kita nak. Kita kena ada satu sistem, trading system kita sendiri. Ketiga, money management penting. Kita perlu tahu bagaimana cara-cara nak letakkan lot size semua sekali. Keempat, emosi. Jangan sekali-sekala involve emosi. Kalau kita trade, emosi ni kita datang, jangan kita fikir sebentar, kita fikir bagaimana cara kita nak elakkan emosi kita ni melibatkan dalam trading. Anggapkan trading ini sebagai satu bidang yang tak involve emosi. Kelima, jangan putus asa. Up and down tu memang ada. Dalam 1000 orang, mungkin 999 orang akan mengalami kegagalan. Kita perlu fikir kita nak dalam grup mana, 999 ke atau seorang. Kalau tak ada orang yang berjaya dalam bidang ni, bagaimana kat sana ni ramai yang memang dapat kejayaan dalam bidang ni. Kita kena fikir, kita kena belajar daripada orang berjaya. Memang kat luar sana ramai negatif. Memang kita tak salahkan mereka, sebab kat luar sana ramai ambil peluang untuk buat scam semua. Ada juga cara yang baik untuk kita belajar, seperti exposure. Gunakan pendekatan yang betul untuk ceburi bidang ini. Saya memang memberi kelas untuk forex, saya membimbing orang. In fact, saya pun tengah buat Facebook VR1 Digital Academy. So memang saya sentiasa buat analisa, saya sentiasa nak memberikan dorongan pada orang lain, saya sentiasa nak bagi sesuatu secara percuma, sebab saya rasa pendidikan ini adalah ilham Tuhan. Tak salah kita share kat orang, tak rugi kita. Kelas tu saya buat biasanya dekat tempat-tempat yang disediakan oleh klien-klien saya dekat KL. Profit tu bila saya dapat, saya akan belanjakan untuk membawa keluarga pergi tempat-tempat yang mereka ingini. Sebab saya boleh katakan inilah income saya, so saya belanjakan untuk keperluan harian keluarga saya, untuk support anak saya yang belajar, untuk membayar installment rumah semua. Sebagai pendapatan, memang hidup ini sebagai pendapatan. Seperti apa yang saya beritahu, bidang forex ni satu bidang yang baik. Kita perlu cari jalan, walaupun ada kegagalan, cuba cari jalan bagaimana nak atasi kegagalan dan ambil apa yang kita boleh ambil kat bidang forex ni. Hingga salah satu peluang kehidupan yang kita ada, kita gunakan peluang kehidupan ini cara yang terbaik. Dengar tu, kalau nak menjadi seorang consistent trader, yang pertama, jangan malas buat analisa. Yang kedua, jaga money management anda. Yang ketiga, paling penting, jangan letakkan emosi dalam trading anda. So sampai sini sahaja episod kali ini. Jangan lupa tengok episod yang akan datang. Saya Husna, Partnership Manager Exosio Market. Jumpa lagi.